13 September tu tarikhnya apa itu? Kalau Datuk tahu. Kekacauan yang akan dilakukan Pakcik Dajjal. Bersedialah kamu. Macam mana Datuk tahu? Saya diberitahu. Tunggu, Datuk ada telefon ke? Tak ada kan? Di alam sana ya? Iya. Tak lama dah 13. Betul ya Datuk ya? 13. Iya, 13. Itu apa tu? Sihir berleluasa ke ataupun Dajjal dah keluarkan dia punya balong dia? Mereka sedang berusaha untuk menyesatkan umat-umat Islam di tanah Bani Melayu. Masya Allah. 27 Safar Iya. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Jin pada ayat yang ke-25. Firman Allah ini menyatakan kepada kita, katakanlah wahai Rasul, aku tidak mengetahui bila azab yang dijanjikan Allah itu datang menimpa kamu. Aku tidak tahu adakah sudah hampir waktu kiamat ataupun masih jauh. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala menentukan tempoh ataupun jangka masa tertentu baginya? Sesungguhnya dari siapa yang mengetahui waktu berlakunya kiamat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini merupakan arahan Allah kepada Rasulnya agar menegaskan kepada manusia, kepada kita, bahawa baginda sendiri tidak mendapat sebarang maklumat tentang waktu berlakunya kiamat. Nabi pun tak tahu bila berlakunya kiamat. Hal ini membayangkan bahawa maklumat mengenai ketetapan berlakunya kiamat diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata sebab dialah sahaja yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Maka Allah sahaja yang mengetahui. Yang mana mungkin kita boleh tahu bila datangnya Dajjal dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut juga di dalam surah Al-Baqarah, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada kandungan ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki memberitahu kepadanya. Di antara contoh perkara gaib yang dimaklumkan kepada para rasul iaitu sabda Nabi Isa alaihissalam yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran, dan juga aku boleh memberitahu kamu tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di dalam rumah kamu. Maknanya Allah menugaskan para pengawal dan penjaganya daripada kalangan malaikat di hadapan, di belakang Rasul. Mereka mengawal baginda daripada gangguan syaitan. Dengan demikian perkara-perkara gaib yang didedahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya dapat dipelihara. Mereka juga menghalang syaitan daripada mencuri maklumat tentang perkara gaib dan menyampaikan kepada golongan tukang sihir ataupun tukang tilik. Maknanya jin juga tidak mengetahui perkara yang gaib. Apa persediaan yang Datuk sarankan kepada kami untuk kami ikutkan, untuk kami amalkan mengikut sunnah Nabi SAW? Banyaklah berselawat. Okey. Solat jangan tinggal. Itu saja. Iya. Bagaimana pula sekiranya kita minta nasihat daripada golongan jin? Baik. Yang pertamanya, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut di dalam Al-Quran Al-Karim di dalam suratul Jin ayat yang ke-6 yang bermaksud, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki daripada kalangan manusia yang meminta pertolongan, yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki daripada jin, tetapi mereka iaitu jin menjadikan mereka iaitu manusia itu bertambah sesat. Ini adalah satu dalil daripada Al-Quranul Karim di mana kita tidak boleh memohon perlindungan ataupun pertolongan daripada makhluk jin. Terdapat juga dalil di dalam hadis di mana satu hari syaitan telah memberitahu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu apabila engkau melabuhkan badan di tempat tidur, bacalah ayatul kursi, kerana kalau berbuat demikian engkau sentiasa di dalam penjagaan Allah dan syaitan tidak akan mendekati engkau sehinggalah menjelang waktu subuh. Maka perkara ini telah ditanyakan kepada Nabi. Maka Rasulullah mengakui hal itu seraya berkata, ia telah bercakap benar, tetapi ia juga seorang pembohong. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis yang lain juga, ia daripada Abu Ayyub Al-Ansari, apabila tamarnya telah dicuri oleh syaitan, maka beliau ingin menangkap syaitan tersebut. Maka pertama kali dia dapat ditangkap, maka syaitan mengatakan dia tidak akan datang lagi. Dan perkara ini berulang 3 kali. Dan akhirnya dapat ditangkap sekali lagi, maka syaitan itu pun mengatakan kepada Abu Ayyub Al-Ansari, nanti aku beritahu kamu satu perkara mengenai ayatul kursi. Bacalah ayat tersebut di rumah kamu, nescaya syaitan tidak akan mendekati engkau dan juga mereka yang lainnya. Maka perkara ini diberitahu kepada Nabi. Maka Nabi SAW menjawab, ia bersikap benar, tetapi ia seorang pembohong. Sebab itu, bila berkaitan tentang amalan sebenarnya Al-Quran, hadis, para ulama telah bercakap berulang kali. Telah lama bercakap tentang perkara ini. Sebab itu sewajarnya kita sebagai orang yang beriman menjadikan Al-Quran, menjadikan hadis, menjadikan sunnah Nabi, menjadikan para ulama sebagai ikutan dan panduan kita. Oleh itu, hendaklah kita berhati-hati dengan tipu daya syaitan yang cuba untuk merosakkan ummah, dan hendaklah kita menutup semua pintu-pintu kerosakan yang boleh berlaku kepada ummah.